Yang keduanya kita perhatikan, dalam pendidikan ini, yang perlu kita gila sungguh-sungguh dalam diri anak didik kita, terutama di perangkat persekolahan. Saya ingat sekolahan. Kalau kita tidak ambil peluang ini dari umur 5 tahun, yang umur 17 tahun, saya ambil ini sebagai salah satu period yang cukup penting untuk menyediakan anak didik kita menghadapi masa hadapan itu. Ialah kita jangan lupa ya, tugas kita pada ketika ini ialah untuk menggilap aspek yang kedua dalam pendidikan itu, dalam diri manusia itu. Yang itu yang saya sebut sebagai aspek the learning part ataupun aspek pembelajaran. Pembelajaran ini bukan suatu yang boleh dipaksa kepada seseorang, sebab pembelajaran itu perlu timbul daripada diri seseorang itu. Dan kita mesti ingat, sepanjang hayat manusia itu, yang menyebabkan dia boleh menjadi manusia kerana dia belajar. Belajar daripada ilmu pengetahuan, belajar daripada ilmu pengalamannya. Dan bagaimana mereka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan ilmu pengalaman inilah yang menyebabkan pembelajarannya akan lebih berkesan. Tetapi kita tanya balik, apakah sistem persekolahan kita berdasarkan grammarnya itu, berdasarkan sukatan pelajarannya, berdasarkan bilik belajarnya, berdasarkan jadual waktunya itu, telah memupuk, menggilap seoptimumnya semangat dan kemahiran dan juga kompetensi belajar anak didik. Saya lihat salah satu perkara pokok yang menyebabkan institusi persekolahan kita hampir gagal untuk berfungsi pada ketika itu, bukan sangat kerana tidak ada komunikasi internet ataupun teknologi yang canggih di rumah ataupun di sekolah ataupun di mana-mana. Itu penting dan itu juga beri sumbangan yang besar. Tetapi saya lihat yang menyebabkan anak-anak kita tidak dapat meneruskan dia punya persekolahannya itu ialah kerana mereka tidak ada pengurusan pembelajaran, the learning management dalam diri mereka yang baik. Mereka tidak tahu how to learn. Mereka tidak tahu bagaimana belajar, cara belajar. Mereka tidak ada yang saya panggil self-directed learning. Self-directed learning ini tidak ada. Yang ini menyebabkan di rumah keadaan itu tidak berlaku. Sebab mereka sudah terbiasa dengan grammar persekolahannya itu, dalam bilik belajarnya, dalam jadual waktunya, bergantung kepada gurunya mengajar untuk dia belajar. Dan cara kita pun di kelas itu sedemikian rupa yang menyebabkan kita tidak menggilap dia punya kemahiran belajarnya, pengurusan pembelajaran ke dirinya itu terlalu bergantung kepada orang lain. Dan tidak timbul kemahiran yang betul-betul dia miliki, yang dia belajar. Dan ini balik kepada tadi. Sebab itu kalau kita lihat benda ni dia berkait-kait ya. Dan sebab itu saya katakan bahawa yang perlu kita pupuk ialah pembelajaran. Kita tidak pernah sebut dalam istilahnya pendidikan sepanjang hayat. Yang kita sebut ialah pembelajaran sepanjang hayat. Sebab pembelajaran itu, pendidikan itu ada ketika-ketikanya dia berhenti. Tetapi pembelajaran tidak boleh berhenti. Sebab itu pembelajaran sepanjang hayat kena berterusan. Jadi dalam arti kata lain, saya cukup concern bahawa pembelajaran ini perlu diberikan perhatian. Bagaimana kita memberikan disiplin belajar yang baik kepada anak kita. Sebab akhirnya bila mereka boleh memiliki disiplin belajar yang baik, sistem pengurusan pembelajaran yang baik, kesediaan pembelajaran yang baik dalam diri mereka, yang ini bila kita pupuk. Dan ini bila kita pupuk bukan secara daripada luaran. Sebab itu kaedah pengajaran kita sendiri.
kaedah pengalaman yang kita sediakan kepada anak didik kita perlu diberikan secara terbuka. Kita ambil soal kreativiti contohnya. Kreativiti tidak boleh dipaksa. Dia memberikan pengalaman. Sebab itu kalau kita lihat sekarang, kalau kaedah teacher-centered yang kita lakukan sekarang ni, agak sukar kita boleh mengoptimumkan potensi belajar anak-anak kita. Sebab itu kaedah yang kita sebut yang sekarang yang diminati oleh anak-anak kita ialah problem-based learning. Bagaimana bekerja secara kumpulan, bagaimana secara perbincangan, cara kita bertanya soalan. Itu semua adalah kaedah-kaedah yang kita sebut juga sebagai student-centered semua ini, dan bukan perkara yang baru, tetapi student-centered maknanya kita memupuk semangat belajar, kemahiran belajar mereka supaya terserlah dan mereka menjadi independent learner. Dan ini perlu dipersiapkan di peringkat persekolahan. Sebab kematangan mereka akan berterusan jika sekiranya kita berikan mereka pengalaman yang betul-betul bermakna untuk mereka menghasilkan dia punya sistem pembelajaran ke dirinya yang terbaik. Dan yang saya ingin sebutkan di sini ialah kita perlu melihat sistem persekolahan kita yang masih dalam kawalan kita, bagaimana soal ilmu pengetahuan dan ilmu pengalaman kita dilihat semula supaya kita punya kaedah pembelajaran anak-anak kita dapat dipupuk. Akhirnya bukan saja kita boleh melihat soal higher order thinking skill-nya, tetapi bagaimana kita melihat soal pembangunan manusiawinya juga oleh penekanan. Saya ambil contoh begini. Dalam pendidikan, perkataan didik itu sendiri dan ajar itu dua benda yang berbeza. Sebab itu kalau kita lihat balik, kita mengajar anak-anak kita itu perkara yang berbentuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. So maknanya kita boleh instruct mereka, boleh ajar mereka berdasarkan subjek-subjek tertentu. Tapi ada ketikanya benda ini tidak boleh diinstruct ataupun tidak boleh diajar, tetapi kita perlu didik. Didik ini jauh lebih berkesan dan berbentuk jangka panjang kerana didik ini bermula daripada dalam diri dia. Contohnya, kita tidak boleh mengajar nilai. Sebab nilai itu satu benda yang perlu dialami oleh anak-anak kita. Sebab itu soal-soal nilai dia berkaitan soal dididik. Dididik maknanya kita memberikan dia pengalaman. Pengalaman. Kita hanya boleh beritahu ini soal sopan santun, soal nilai baik dan buruk itu kita boleh sebut. Tetapi jauh lebih berkesan jika sekiranya didikan kita itu berdasarkan pengalaman. Mereka mengalami sendiri tentang soal-soal nilai. Dan ini soal emosi pun begitu. Soal efektifnya perlu diberikan pengalaman. Begitu juga hal yang paling mudah, yang luaran, kemahiran bermain bola sepak. Tidak mungkin kita boleh instruct permainan bola sepak ini berdasarkan ilmu pengetahuan saja. Perlu memberikan ilmu pengalaman. Dan sebab itu saya katakan di sekolah tadi ini, benda-benda ini perlu diberikan perhatian supaya kita memberikan potensi. Dan kalau kita lihat kenapa anak-anak kita suka aktiviti luaran itu, kerana aktiviti luaran itu sebenarnya memupuk mereka dari segi pembelajaran dalaman mereka. Aktiviti fizikal luaran itu yang tidak terikat dengan classroom dalam bilik belajar itu sebenarnya penting, tetapi tidak sepenuhnya dapat menggilap dia punya potensi kemanusiaannya. So, jadi mungkin saya memberikan ini agak konseptual, tetapi saya rasa benda ini penting untuk kita fahami, sebab kalau kita ingin melihat balik prinsip grammar of schooling kita itu, kita melihat balik kepada prinsip pendidikan itu.
Kerana dengan memahami prinsip pendidikan, ia bergantung kepada ilmu, iaitu ilmu pengetahuan dan ilmu pengalaman, dan juga bergantung kepada pembelajaran ataupun learning. Dua ini, knowledge and learning, adalah intipati kepada pendidikan itu. Untuk kita melihat semula persekolahan kita yang ada sekarang, kita akan boleh banyak benda yang kita boleh lakukan. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik ada di hadapan saya ini pun faham hal-hal yang sedemikian dan boleh melihat semula bagaimana kita perlu keluar daripada perangkap grammar schooling yang ada sekarang ini, supaya kita memantapkan sistem persekolahan kita dapat menghasilkan anak didik yang boleh mempunyai menguasai kemahiran belajar yang akan menjadi senjata ampuh mereka untuk sepanjang hayat. Nah,